kita jumpa lagi secara dalam talian. Okay, semua murid-murid telah bersedia untuk PDPR bahasa Melayu kita pada hari ini? Okey, cikgu harap kamu telah bersedia dan bersemangat untuk PDPR bahasa Melayu kita pada kali ini. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini, okey, seperti yang dipaparkan oleh cikgu, robot impian. Jadi tajuk kita ada kaitannya dengan robot. Kalau masih tak jelas, tak apa, kita masuk dulu. Okey, kita lihat dulu fokus utama dan objektif pembelajaran kita. Okey, jom. Fokus utama, cikgu menggunakan standard kandungan 4.3 iaitu menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Dan bagi standard pembelajaran pula, kita akan menggunakan 4.3.2 iaitu mengubah suai cerita secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Jadi hari ini ada kaitannya dengan cerita dan juga persembahan. Rasa-rasanya apakah yang akan kita buat pada hari ini? Okey, tak apa. Kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita kena capai 2 objektif. Okey, yang pertama, murid haruslah dapat mengubah suai cerita robot impian secara berpandu dengan betul. Maksudnya kamu akan mengubah suai sebuah cerita yang bertajuk robot impian. Nanti kita akan tengok sama-sama ya. Okey, dan yang kedua, murid akan mempersembahkan cerita robot impian yang telah diubah suai dengan betul dan menarik. Okey, jadi hari ini cikgu nak kamu mempersembahkan cerita tersebut. Boleh? Hari ini murid-murid akan mempelajari aspek seni bahasa. Okey. Jadi sebelum kita masuk dalam aktiviti kita, kita tengok dulu satu video, kartun berkenaan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita tonton sama-sama. Dalam video kartun tersebut tadi, apa yang boleh kamu lihat? Ya, dalam tu ada pembersih vacuum robotik, betul tak? Kucing tu hanya menekan butang vacuum tersebut, betul tak? Dan kemudian vacuum tersebut akan membersihkan kawasan di rumah, betul tak? Okey, jadi itulah fungsi pembersih vacuum robotik. Mereka dapat bergerak secara automatik untuk membersihkan kawasan kita supaya kawasan rumah kita lebih bersih dan kita tidak akan mudah dijangkiti dengan penyakit. Okey, mari kita masuk ke aktiviti yang pertama kita. Aktiviti pertama, cikgu nak kita sama-sama membaca dan memahami cerita robot impian Fika. Siapa Fika ni? Okey, mari kita baca sama-sama. Robot impian. Zara dan kakaknya Fika mempunyai impian memiliki robot untuk membantu ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan robot impian mereka semasa berkunjung ke pameran inovasi robotik. Jadi Fika ini merupakan kakak Zara. Betul tak? Okey, mari kita lihat dengan lebih lanjut cerita tersebut. Okey, di sini ada cerita Fika. Okey. Dalam tu kita dapat lihat gambar kan? Okey, ada vacuum. Dan di situ juga ada kakak Zara yang bernama Fika. Okey. Okey, mari kita sama-sama baca. Hai kawan-kawan, nama saya Robot Vacuum. Saya dicipta dengan teknologi terkini. Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Dan gambar yang kedua, saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Okey, mari kita lihat gambar yang seterusnya. Saya akan bergerak secara otomatik ke setiap sudut di dalam rumah.
Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Okey, jadi ini merupakan robot Fika. Okey, cerita robot Fika. Begitulah ciri-cirinya. Okey, bulat, nipis dan otomatik, betul tak? Dan robot tersebut boleh bertukar arah. Sekiranya pergerakan mereka terhalang, betul tak? Okey, jadi ini merupakan cerita robot Fika. Okey, dan menggunakan cerita ini, okey, cikgu nak kita sama-sama ubah suai. Okey, ubah suai untuk menjadi cerita kamu semua. Boleh tak? Okey, mari kita lihat aktiviti yang kedua. Jadi untuk aktiviti kedua kita akan mengubah suai cerita robot impian Fika menjadi robot impian saya. Boleh? Okey, murid-murid boleh keluarkan lembaran kerja yang telah disediakan oleh cikgu pada hari ini dan kita akan ubah suai cerita tersebut bersama-sama. Okey? Okey, kalau kita lihat gambar yang telah cikgu letak di sini, okey. Robot tersebut berbeza kan dengan robot Fika, betul tak? Okey, jadi hari ini kita akan ubah suai cerita Fika dan kita akan menjadikan cerita tersebut tentang robot yang kita lihat di sini. Boleh? Okey, jom kita sama-sama ubah suai. Okey, hai kawan-kawan, nama saya. Murid-murid nak letak nama apa? Kalau dalam lembaran kerja kamu, cikgu ada letak tempat kosong kan? Murid-murid boleh tukar sendiri nama tersebut. Tak semestinya ikut cikgu, okey? Tak semestinya perlu letak robot pengelap, okey? Yang penting memang ada kaitan dengan gambar tersebut. Boleh? Okey. Dan kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu. Di situ dia tak lagi bagian. Okey, dan kalau kita lihat cerita Fika tadi hampir sama, bukan? Okey, jadi perkara yang perlu kita ubah suai di sana hanyalah perkataan ataupun frasa yang telah digariskan oleh cikgu. Nampak tak? Yang garisan merah tu meringankan tugas membersihkan rumah. Kita akan sama-sama ubah suai frasa tersebut menjadi frasa kita sendiri. Boleh? Okey, mari kita lihat macam mana kita nak ubah suai. Okey. Jadi cikgu telah letak saya mampu meringankan tugas dan mengemop lantai dengan cepat dan mudah. Okey, boleh tak murid-murid? Okey. Mari kita lihat pula gambar yang seterusnya. Di situ juga ada memberikan frasa, okey, dan kita hanya perlu sambung. Okey, mari kita lihat sama-sama. Saya mampu mengemop lantai setiap hari. Sama kan? Kemudian saya berupaya. Apa dia? Di situ kita kena ubah suai. Okey, kita lihat balik cerita Fika. Okey. Cerita Fika, saya berupaya menyedut segala kotoran. Cerita kamu pula macam mana kita nak tukar frasa yang telah digariskan oleh cikgu? Kita boleh tulis, saya berupaya menyedut banyak air di lantai. Sebab robot kamu ini adalah robot untuk mengelap lantai, betul tak? Yang vacuum itu menghisap, menyedut kotoran. Okey, jadi berbezalah kan? Okey, jadi di situ kamu akan tulis saya berupaya menyedut banyak air di lantai. Kemudian kita sambung. Tuan, saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Jadi fungsinya ini samalah kan dengan fungsi robot si Fika tu kan. Jadi kamu salin saja yang itu. Cuma yang perlu ditukar hanyalah garis merah yang telah
Cikgu tandakan di situ. Okey, boleh faham setakat ini? Okey, murid-murid, mari kita lihat pula petikan yang seterusnya. Di situ mereka hanya memberikan ayat saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Kemudian kamu perlu sambung, betul tak? Apabila apa? Okey, kalau kamu perlu banding dengan cerita Fika balik. Di situ cikgu ada gariskan. Pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Okey, kamu perlu tukar ayat tersebut. Macam mana kamu nak tukar? Okey, jadi kamu boleh tulis. Okey, sebabkan kita lihat gambar tersebut memang ada kaitan dengan pergerakan juga kan, pergerakan terhalang kan. Okey, jadi kita ambil balik juga perkataan tersebut. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan, kita tak nak sudah gunakan bertukar arah sebab kita kena guna ayat sendiri. Jadi cikgu letak saya akan berhenti secara automatik. Okey, jelas? Okey. Cikgu harap kamu semua jelas dan dapat ikut apa yang telah cikgu ajar di sini. Okey? Jadi kita lihat pula petikan yang terakhir. Okey? Badan saya berbentuk, dia tak bagi lagi kan ayat tu. Okey, jadi kita kena sambung sendiri. Macam mana kita nak sambung tu? Kita ubah sesuai sahaja perkataan yang telah diberikan. Kalau kita lihat cerita Fika, badan saya berbentuk bulat dan nipis. Okey, kita lihat pula gambar yang telah cikgu paparkan tu. Bentuk apa tu? Segi empat kan? Dan nipis kah robot itu? Tidak kan? Tebal, betul tak? Okey, jadi kamu boleh tulis badan saya berbentuk 4 segi tepat dan tebal. Itulah cara kamu mengubah sesuai sebuah cerita. Okey, kamu bandingkan cerita yang diberikan dengan cerita yang kamu akan tulis. Okey, sekiranya kamu nampak perbezaan, di situ kamu perlu tukar ayat atau frasa kamu. Faham? Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Bentuk ini memudahkan saya. Okey, yang itu salin balik. Bentuk ini memudahkan saya. Macam mana kita nak sambung? Mengemop kawasan yang lebih luas seperti di ruang tamu. Okey? Betul tak? Sebab kan robot kita memang untuk mengemop kan? Okey, jadi kita tukar membersihkan kepada mengemop kawasan. Okey, dan sebab kita punya robot agak tebal, okey, jadi kita tidak boleh mengemop di kawasan yang sempit. Kita hanya boleh mengemop di kawasan yang lebih luas, betul tak? Seperti kalau di bawah kerusi dan meja memang tak boleh sebab situ agak sempit. Okey, jadi kita letak di ruang tamu. Okey? Okey, jadi itu sahaja untuk aktiviti kedua kita. Cikgu harap kamu boleh ubah sesuai dan sambung ayat sendiri. Okey, berdasarkan video ini. Okey, mari kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga, cikgu nak kamu mempersembahkan cerita robot impian yang telah diubah sesuai menggunakan kreativiti masing-masing. Okey, jadi di sini cikgu memberikan kamu kebebasan untuk membuat apa-apa sahaja. Okey, dan cikgu nak kamu rakamkan video kamu, mempersembahkan cerita tersebut. Okey, di sini cikgu ada bagi contoh yang telah cikgu buat sendiri. Okey, jadi di situ cikgu menggunakan aplikasi TikTok, dan cikgu mengubah suara cikgu menjadi suara robot. Okey, dan cikgu baca balik sahaja cerita yang telah diubah sesuai. Hai kawan-kawan, nama saya Robot Pengelap. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu meringankan tugas dengan mengemuk lantai dengan cepat dan mudah.
Saya mampu mengemuk lantai setiap hari. Saya berupaya menyedot banyak air di lantai. Dan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan berhenti secara otomatik. Dan saya berbentuk 4 segi tepat dan tebal. Bentuk ini memudahkan saya mengemuk kawasan yang lebih luas seperti di ruang tamu. Tapi kamu tak semestinya perlu ikut cikgu. Okay, kamu boleh rakam. Mungkin kamu ada lukis robot dan kamu boleh pegang dan sambil membaca cerita kamu. Betul tak? Boleh? Okay. Ataupun kamu ada robot. Contohlah kan membina robot sendiri. Tu pun boleh. Tak semestinya robot yang betul. Robot yang diperbuat daripada kertas pun boleh. Okey. Jadi kamu hanyalah memperkenalkan robot kamu. Okey, di sini saya ingin mempersembahkan cerita robot impian saya. Ini merupakan robot impian saya, yang bernama bla 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 bla. Boleh? Jadi hari ini cikgu nak kita kan dah ubah suai cerita sama-sama. Jadi mesti kamu boleh tulis dah kan? Dan kemudian cikgu nak kamu mempersembahkan cerita robot kamu sahaja. Tak perlu hafal cerita kamu, cuma baca balik tetapi ada persembahan. Yang menarik, mengikut kreativiti kamu. Boleh? Jadi itu sahaja untuk aktiviti kita pada hari ini. Kita teruskan dengan rumusan kita. Untuk rumusan, kamu telah mempelajari 3 perkara pada hari ini, iaitu kamu telah memahami cerita robot impian Fika, betul tak? Terdapat beberapa ciri-ciri robot impian Fika yang telah dinyatakan dalam cerita tersebut, betul tak? Dan yang kedua, kamu telah belajar mengubah suai cerita robot impian Fika menjadi cerita robot impian kamu. Itulah yang telah kamu pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir, kamu juga telah belajar macam mana kamu nak mempersembahkan cerita robot impian yang telah diubah suai. Jadi itu sahaja untuk PDP kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat laksanakan tugasan-tugasan yang telah diberikan dengan baik sekali. Dan jangan lupa hantar kepada cikgu. Sekiranya ada masalah, boleh sahaja chat cikgu di WhatsApp ataupun dalam kumpulan WhatsApp kita. Jadi murid-murid, selamat belajar. Dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Bye.